Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ini kita sambung minggu kedua kita selepas kita review tajuk reka bentuk teknologi tingkatan 3. Itu kita dah review tajuk. Hari ini kita tengok aplikasi teknologi. Bab pertama, kita masuk bab pertama, aplikasi teknologi. Jadi dalam aplikasi teknologi ni kita ada reka bentuk mechatronic. Jadi hari ini untuk subtajuk yang pertama kita pergi pada reka bentuk mechatronic. Jadi reka bentuk mechatronic ini bermaksud, kita pergi kalau rujuk pada buku teks muka surat 3, bermaksud reka bentuk mechatronic bermaksud reka bentuk produk atau sistem yang menggabungkan disiplin ilmu elektrik, termasuk mechanical, elektronik, kawalan dan pengaturcaraan. Ada 3, mechanical, elektronik, kawalan dan pengaturcaraan ataupun programming, untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Kalau kita tengok gambar tu, gambar robot lah, gambar tangan robot, muka surat 3. Seterusnya kita pergi pada muka surat 4. Kita tengok revolusi industri. Apa maksud revolusi? Revolusi bermaksud perubahan yang ketara, yang cepat, berbeza dengan evolusi, perbezaan yang ataupun perubahan yang lambat. Jadi revolusi ialah perubahan yang cepat. Di sini ada 4 revolusi industri. Kita tengok. Okey, kalau kita pergi pada buku teks muka surat 4, di sini ada cerita tentang revolusi industri 1.0, bermula dengan penggunaan reka bentuk mekanikal bagi menggantikan tenaga manusia untuk menghasilkan suatu produk. Itu contoh gambar dia. Itu revolusi 1.0. Revolusi 2.0 bermula dengan penemuan tenaga elektrik yang membolehkan produk dihasilkan dalam kuantiti yang lebih besar dan cepat. Ini contoh industri pembuatan kereta lah. Ini adalah revolusi industri 2.0. Gambar pun hitam putih lagi. Okey, yang ketiga, revolusi industri 3.0 bermula dengan penggunaan meluas reka bentuk elektronik dan seterusnya menggabungkan reka bentuk bagi menghasilkan reka bentuk mechatronic. Ini lebih pada penggunaan robot lah. Kalau yang 2.0 ni penggunaan tenaga manusia, yang 3.0 ni penggunaan tenaga robotik. Dan yang terakhir, revolusi 4.0 melibatkan penggunaan reka bentuk mechatronic bersama internet benda, data raya dan pengkomputeran awan bagi membentuk sistem pengeluaran pintar. Okey. Jadi revolusi industri 4.0 ni antara yang terkini lah. Menggunakan komputer, motherboard dan juga pengaturcaraan yang lebih canggih. Jadi dalam revolusi 4.0 ini merupakan kemajuan sistem industri yang berkembang dengan lebih hebat menerusi konsep cyber physical. Konsep cyber physical ialah mengawal dan mengurus operasi industri dengan menggunakan sistem mechatronic, internet benda, data raya, pengkomputeran awan, cloud, menggunakan sistem cloud dan kecerdasan buatan, artificial intelligence. Jadi Malaysia telah mengenal pasti bahawa revolusi industri 4.0 merupakan peluang yang terbaik dalam mempertingkatkan lagi hasil pendapatan negara dari segi pengeluaran, menaik taraf modal insan dan pendapatan pekerja dalam kemahiran teknologi tahap tinggi. Secara langsung, revolusi industri 4.0 ini juga memberi impak yang besar kepada produktif industri di Malaysia. Jadi kita perlu mengambil peluang ini untuk mempelajari dan menguasai ilmu serta kemahiran yang melibatkan revolusi industri 4.0. Ini terjadi kerana revolusi ini merupakan aspek penting dalam perubahan industri masa kini. Baik, inilah 9 komponen trust dalam revolusi industri 4.0. Yang pertama ialah keselamatan, cyber security. Takut digodam dan sebagainya, ataupun untuk keselamatan pengguna lah. Yang kedua, robot berautonomi, autonomous robot. Lebih kepada penggunaan robot, meminimalkan penggunaan tenaga manusia. Yang seterusnya,
persepaduan sistem, integration system. Jadi daripada sistem mechanical, sistem elektrik, dia sepadukan dalam satu liter saja. Maksudnya sistem ini menggunakan motherboard lah, ataupun sistem liter bersepadu yang kecil, di mana dia boleh diprogramkan untuk menyatu padukan semua sistem yang terlibat. Yang seterusnya internet benda, Internet of Things, semuanya digabungkan dengan internet untuk supaya mudah dikawal, mudah diprogramkan. Seterusnya simulation melibatkan pergerakan. Next, pembuatan bahan tambah. Jika ada kita nak tambah program ke, tambah alatan ke, tambah apa-apa peranti, ya, pada alat tersebut mudah ditambah dan diubah sesuai. Seterusnya pengkomputeran awan, cloud computing. Jadi semua data-data tu disimpan dalam cloud. Dia tidak lagi masih menggunakan RAM, tapi RAM tu untuk memori terhad sahaja. Cloud ni lebih luas, sehingga ke unlimited data boleh simpan. Maka cloud ni lebih cekap berbanding RAM biasa. Realiti terimbuh, augmented reality. Yang ni macam mana nanti kita terangkan semula. Data raya, big data, maknanya lebih banyak data yang kita gunakan, lagi banyak program yang boleh disimpan, lagi banyak benda ataupun fungsi-fungsi yang boleh ditambah dalam. Sebab inilah yang dikatakan 9 teras dalam revolusi industri 4.0. Ini muka surat 5 ni. Seterusnya kita pergi pada elemen mengenal pasti elemen mekatronik. Apakah 4 elemen yang penting di sini? Yang pertama sistem elektrik, sistem mechanical, dan sistem elektronik, dan juga sistem kawalan dan pengaturcaraan. Kita pergi yang pertama, sistem elektrik. Sistem elektrik merujuk pada sistem yang menggunakan arus elektrik lah. Sistem menggunakan arus elektrik, di mana sama ada arus terus, direct current, ataupun arus ulang-alik, AU, sebagai sumber bekalan kuasa. Sistem elektrik dalam reka bentuk mekatronik berfungsi untuk membekalkan arus elektrik bagi membolehkan peranti mekatronik menjalankan fungsi yang ditetapkan. Sistem ini mengambil kira aspek keselamatan, kedudukan peranti dalam liter dan juga sambungan liter. Jadi kita tengok. Baik, kita rujuk buku teks pada muka surat 8. Jadi ada 4 gambar di sini. Contoh, jadi daripada panel solar, dapat tenaga elektrik di sini. Di sini pengawal pengecas solar. Dia mengawal menukarkan tenaga solar tadi kepada elektrik dan kepada pengawal pengecas solar dan terus kepada bateri. Jadi bateri ini dicas menggunakan tenaga solar lah. Dan seterusnya daripada bateri kepada kipas. Nampak di sini tenaga telah bertukar dari cahaya elektrik, pengawal elektrik disimpan dalam bateri, dan tenaga elektrik dia ditukar pada tenaga kinetik, kipas shielding automatik. Gambar foto 1.3. Yang kedua, sistem mechanical. Sistem mechanical merupakan gabungan beberapa komponen mechanical yang berfungsi sebagai penghantar untuk memindahkan suatu sumber gerakan ataupun motor kepada bentuk yang lain. Sistem mechanical ini membolehkan produk berfungsi sama ada secara bergerak ataupun berputar. Berputar tu kira bergerak jugalah. Contohnya gear dan tali sawat digunakan bagi membolehkan pemain DVD dibuka atau ditutup. Gear ataupun tali sawat digunakan macam gelang getah macam tu, ataupun kita panggil belting, membolehkan pemain DVD dibuka atau ditutup. Ini cerita teknologi lama sikit, DVD, CD ataupun DVD. Kita tengok gambar dia. Kalau tengok gambar ni, ini sistem DVD, motor video lama, sistem video yang lama dulu. Baik, yang ketiga, sistem elektronik. Sistem elektronik merupakan susunan dan sambungan fizikal komponen elektronik dalam suatu liter bagi menjalankan operasi sesuatu sistem. Contoh komponen elektronik ialah perintang, diode, papan liter, suis, penderia ataupun sensor, transistor, kapasitor, liter bersepadu dan lain-lain. Macam satu motherboard lah.
Jadi kita tengok gambar di sini, ada lampu LED, ada motherboard tu, dan ada komponen-komponen yang saya sebutkan tadi. Ada capacitor, ada perintang. Lampu LED tu untuk sebagai isyarat lah, menunjukkan lita itu sedang berfungsi, ataupun amaran-amaran lain yang sesuai dengan fungsi lita tersebut. Baik, yang terakhir adalah sistem kawalan dan pengaturcaraan. Jadi kita tengok kawalan yang pertama merupakan satu kaedah kawalan sistem yang digunakan untuk mengurus, mengarah atau mengawal atur tindakan bagi memastikan reka bentuk mekatronik tadi berfungsi secara automatik dengan sempurna. Gambar menunjukkan beberapa contoh sistem digunakan sistem pengawal mikro. Di sini contoh sistem yang menggunakan sistem pengawal mikro. Kalau tengok gambar tu ada beberapa komponen motherboard ataupun lita bersepadu menggunakan sistem kawalan dan programming. Jadi kebanyakan alat elektronik hari ini menggunakan sistem kawalan dan pengaturcaraan. Jadi yang terakhir kita tengok muka surat 10, iaitu pengaturcaraan. This is programming, pengaturcaraan. Pengaturcaraan komputer ialah proses untuk membangunkan aturcara komputer dengan menggunakan bahasa pengaturcaraan yang sesuai, seperti Java, Python, Visual Basic, C++. Ni yang lama dulu, bahasa pengaturcaraan yang lama. Kalau lama lagi kita pergi pada Pascal, Fortran, itu yang lebih lama lagi lah, yang sempat saya belajar dulu. Jadi bahasa pengaturcaraan ini menggunakan kod berbentuk teks. Kalau dulu command prompt, zaman-zaman dulu komputer besi-besi awal dulu sempat saya belajar. Dapat juga bahasa pengaturcaraan yang tidak memerlukan penulisan kod berbentuk teks, tapi menggunakan blok arahan yang sedia ada. Ini lebih mudah lah hari ini. Kita menggunakan window dan kita menggunakan ikon saja untuk gerak-gerakkan ikon tu, letak situ letak sini, dia boleh menjadi bahasa pengaturcaraan. Contoh bahasa pengaturcaraan yang ada ni stretch book, mblock, javascript block dan juga ada block. Jadi hari ni kita tengok apps, macam-macam apps yang ada hari ni sangat mudahlah digunakan bahasa dia, bahasa komputer dia. Jadi kita boleh explore benda tu, tengok yang mana sesuai untuk alat yang kita gunakan. Jadi itu antara 4 benda dalam mekatronik, iaitu yang pertama tadi apa dia? Electric, mechanical, elektronik dan juga kawalan dan pengaturcaraan. Jadi yang terakhir itu kawalan pengaturcaraan tu diletakkan dalam satu sistem saja, sebab kawal dan aturcara, kawalan itu memerlukan aturcara, programming. Dengan programming tu kita boleh mengawal sesuatu tindakan ataupun fungsi. Baik, untuk hari ini kita dah cover tajuk 1.1.1 dan juga 1.1.2, iaitu elemen mekatronik, reka bentuk mekatronik, dan juga elemen mengenai pasti elemen mekatronik. Jadi untuk sedikit latihan, kita tengok muka surat 6, buku teks. Tengok sini. Jadi untuk latihan hari ini, saya nak pelajar salin latihan ataupun aktiviti pada muka surat 6 ni, yang kita tik je. Kita nak kena pasti bahawa produk-produk ni, periuk nasi, mesin basuh, kipas shilling, pintu pagar automatik, lengan robotik, kalkulator dan juga palang automatik, adakah dia menggunakan, adakah produk ini menggunakan tenaga elektrik? Adakah produk ini mempunyai panel kawalan sendiri? Adakah produk ini mempunyai bahagian yang boleh bergerak? Adakah produk mempunyai penderia ataupun sensor? Adakah produk ini berfungsi secara automatik? Jadi contoh di sini beri satu, periuk nasi elektrik. Adakah periuk itu menggunakan tenaga elektrik? Ya, tik. Adakah periuk itu menggunakan panel kawalan sendiri? Bila masak nasi itu, dia off sendiri. Sebab itu maksudnya, ya. Adakah periuk nasi mempunyai bahagian yang boleh bergerak? Adakah? Dia bergegar semasa masak tu, itu bukan disebabkan program dia, tapi dia itu disebabkan oleh pendidihan air. Walaupun dia bergerak sikit-sikit tu, itu bukan fungsi dia lah. Okay, jadi maka dia tidak bergerak. Adakah produk ini mempunyai penderia, sensor? Ada tak? Nasi masak dia boleh tahu. Nasi tak masak lagi dia boleh tahu. Itu sensor dia. Yang terakhir, adakah produk berfungsi secara automatik? Nama dah periuk nasi elektrik itu memang automatik lah. Bila nasi masak je, dia akan off sendiri. Cuma kita perlu tekan lah, first button, satu button saja. Kita basuh beras,
letak air, tekan satu button saja, dia akan masak secara automatik dan off secara automatik ni. Jadi tolong tikkan semua untuk ada 6 lagi ni jenis alat elektrik. Tengok kefungsian dia macam mana. Jadi cuba belajar buat ni dulu. Snap dan hantar pada saya PM Jadi itu saja untuk reka bentuk teknologi untuk tingkatan 3 pada kali ini. Jadi harap semua pelajar jangan give up don't give up on your study. Teruskan pembacaan, kajian kendiri, cuba mencari maklumat sendiri melalui Google ataupun buku-buku berkaitan, dan elok juga kalau dalam masa luang ni kita boleh buat beberapa projek mini yang mana kita minat buat benda tu. Nanti kita boleh tunjukkan ataupun dokumentasikan dalam kelas-kelas kita berikutnya. Jadi selamat berjaya. Anda hebat, anda boleh. Jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.